IBDAS beri impak besar kepada syiar Islam di Sabah. Mantara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perkembangan lanjut bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, baik, Otto. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS aset penting melahirkan pendakwah berkualiti dalam menyuburkan syiar Islam. Pembangunan pusat-pusat berkenaan diyakini dapat memberi impak positif kepada persekitaran kampus yang lebih selesa dan sejahtera. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, pendekatan dakwah di Sabah memerlukan ketertiban, kelembutan dan hikmah tinggi untuk menyantuni masyarakat berbilang etnik dan budaya. Beliau berucap merasmikan Majlis Istiadat Convocation IBDAS ke-19 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Tun Musa turut merakamkan penghargaan kepada JAKIM atas komitmen membantu pembangunan IBDAS dan memartabatkan syiar Islam di negeri ini. Beliau berpesan agar para graduan tidak melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa, pensyarat dan rakan perjuangan yang memberi sokongan sehingga berjaya. Seramai 305 orang graduan diraikan dalam majlis ini. Mereka terdiri 97 graduan diploma dakwah Islamia, 28 graduan sijil pengajian Islam, 167 graduan sijil asas pengajian Islam Malaysia SAPIM IBDAS Kampus Kudat serta 13 graduan SAPIM di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar dalam ucapannya berkata, IBDAS berjaya melahirkan 16,327 graduan sejak penubuhannya 41 tahun lalu. Pewujudan program diploma dakwah kontemporari tahun lalu membukti IBDAS bukan hanya memelihara turut keilmuan Islam, malah bersedia menghadapi cabaran teknologi termasuk kecerdasan buatan AI. Menurut Datuk Dr. Naim, pendekatan ini selaras aspirasi Perdana Menteri untuk merapatkan jurang antara turut Islam dan ilmu semasa. Julai lalu, IBDAS mengekalkan dua pensijilan SIRIM ISO 21001-2018 dan ISO 9001-2015. Sekaligus membuktikan sistem pengurusannya memenuhi piawaian antarabangsa, terutama dalam pendidikan Islam dan perkhidmatan berkualiti. Pelajar Al-Hasan Abdul menerima anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Festival Budaya Malindo 2025 membuktikan seni dan budaya mampu memperkukuh semangat persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Festival ini juga menjadi medan mengeratkan hubungan rakyat kedua negara serta memupuk penghargaan terhadap warisan budaya serumpun. Sudah pasti program-program seumpama ini akan dapat merealisasikan hasrat pemimpin dua negara untuk merapatkan lagi silaturahim dan mendekatkan lagi rakyat kedua pihak ini melalui kebudayaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Budaya Malindo 2025 di Dewan Masyarakat Tawau. Hasil kerjasama Permata Tijara, Dharma Wanita Republik Indonesia Tawau dan PKMT, festival ini menjadi simbol perpaduan rakyat yang membina jambatan hubungan sosial dua negara jiran. Sementara itu, Konsul Republik Indonesia di Tawau, Haris Heru Yutomo, menyambut baik penglibatan masyarakat secara aktif dalam festival ini. Kedepan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang utamanya didorong oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini akan sangat bagus untuk bagaimana semakin mengeratkan hubungan budaya atau hubungan antar masyarakat. Festival menampilkan persembahan seni tradisional, makanan dan pakaian tradisional sebagai lambang keakraban Malaysia-Indonesia. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang. Di Keningau, semangat itu dizahirkan melalui pelepasan 1,000 benih ikan dilepaskan ke Sungai Pegalan. Hector Zaimit ada perkongsiannya. Inisiatif sempena konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 ini demi memelihara ekosistem dan sumber makanan komuniti.
memelihara alam bukan sekadar menjaga keindahan, tetapi pengorbanan masa, tenaga dan kepentingan diri demi kesejahteraan generasi masa depan. Apabila kita bercerita tentang kemajuan dan juga kedaulatan negara kita, dia juga menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara alam sekitar dan khazanah yang kita telah mewarisi daripada nenek moyang kita. Seperti perjuang kemerdekaan yang berkorban demi negara, usaha memelihara sungai adalah perjuangan senyap demi kelangsungan hidupan akuatik dan manusia. Dengan warisan sebenarnya yang juga secara tidak langsung menjadi jati diri kita sebagai satu rakyat di sebuah negara bangsa yang merdeka, yang mana kita alhamdulillah setakat ini mampu mengekalkan ciri-ciri warisan, ciri-ciri tradisi kita. Pelepasan benih ikan disaksikan penduduk kampung dan peserta konvoi. Programnya untuk melepaskan anak ikan ni, dia lebih kepada untuk menjaga supaya tidak pupuslah daripada apa-apa jenis ikan nanti. Semoga dengan anak benih ikan tadi yang membesar dengan baik, penduduk kampung dapat menjaga kelestarian alam dan ekosistem bersama, tidak mencemarkan sungai kita, bersama-sama menjaga. Riak air yang menyambut benih-benih kecil ini seolah membawa harapan kehidupan sungai akan terus subur. Selain sumber rezeki, ia juga mengekalkan identiti masyarakat yang dekat dengan alam. Hector Zaimid, RTM. Hari ke-8 Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025. Aktiviti sukan menyemarakkan hentian KMJG di Sekolah Henry Gurney, Keningau. Ia simbol perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum untuk sama-sama memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan. Pasukan daripada Kembara dan juga daripada komuniti Madani Keningau sendiri, dan kita nampak perlawanan persahabatan ini sudah menunjukkan perpaduan. Jadi itulah kita mau merayakan kemerdekaan ini dengan perbanyakan lagi aktiviti-aktiviti perpaduan seperti ini. Beliau ditemui pemberita pada program KMJG di hentian Sekolah Henry Gurney, Keningau. Turut berlangsung pelancaran tamasya sukan komuniti Madani daerah Keningau dan Suk. Majlis disempurnakan pemimpin pembangunan masyarakat Suk, Tony Talasoy, mewakili Menteri Belia dan Sukan, Datuk Elron Alfred Angin. Konvoi KMJG seterusnya bergerak ke Dewan Datuk Elron Angin, Kampung Biar Tengah, Suk. Kanak-kanak tabika kemas PPR Gum Batu 16 Sandakan kini belajar dalam keadaan lebih selesa. Ia susulan sumbangan alat penyaman udara dan tikar baharu. Kelengkapan bernilai lebih RM5,000 disumbangkan Pusat Hikmat Rakyat Adun dilantik. Ia bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih selesa dan lancar. Kita ada bagi sedikit sumbangan. Kita ada bagi juga untuk sekolah kemas berupa aircon pengawal dingin. Lepas tu kita ada bagi juga tikar getah untuk kemudahan adik-adik kita atau anak-anak kita yang belajar di sana. Tabika kemas PPR Gum Batu 16 mempunyai 86 murid dan 14 guru. 51 unit darah berjaya dikumpul menerusi program derma darah More Corner Beaufort. Inisiatif program tanggungjawab sosial korporat CSR ini bagi membantu golongan memerlukan darah. Pengurus program Alicia Chin memaklumkan program diadakan hasil keberkesanan program sama yang diadakan tahun lalu. Kejayaan ini mendorong pihaknya meneruskan penganjuran derma darah pada masa akan datang. Ia juga sebagai inisiatif syarikat untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Sempena program ini, penderma turut menerima cenderahati daripada syarikat sebagai menghargai sumbangan mereka. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani rakyat disantuni. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Sabah.